Ini 1.3 ni. 1.3 technique of integration. Okay, so ingat technique of integration ni ada 3. Yang pertama substitution. Yang ni saya dah bagi dalam latihan. Okay, kemudian yang kedua integration by part. Okay, kemudian nanti kita akan belajar. Hari ini kita akan bincang terus integration by part dengan partial fraction. Okay, kaedah ni kita akan gunakan sekiranya kita jumpa soalan yang kita tak boleh integrate terus. Kalau kita jumpa soalan contoh macam ni kan, contoh kita jumpa X tambah 3 kuasa 10 dx. Okay, kalau contoh yang macam ni, terus kita akan integrate terus. Jadi tak payahlah guna kaedah 1, 2, 3. Okay, kita boleh integrate terus. Kemudian contoh lain, mungkin kita akan jumpa sin 3x dx. Yang ni pun, sebab ni satu fungsi ni. Bila satu fungsi je, maksud dia kita boleh integrate terus. Bila kita boleh integrate terus, maka tak payah guna 3 kaedah ni, salah satu ni. Okay? Sama juga untuk eksponen. Untuk eksponen. Yang ni pun tak payahlah guna kaedah substitution ke integration by part ataupun partial fraction. Sebab dia satu fungsi. Maknanya kita boleh integrate terus. Okay? Yang 1/3 ni kita akan gunakan sama ada substitution, integration by part ataupun partial fraction kalau kita tak boleh integrate terus. Contoh dia. Yang kita perlukan salah satu kaedah ni. Contoh dia. Kita jumpa soalan, dia ada atas, dia ada bawah. Contoh macam ni. Yang ni kita tak boleh integrate terus. Sebab nak integrate atas saja, kemudian integrate bawah je tak boleh. Okay? Ataupun kita jumpa contoh lain, mungkin kita ada X kuasa 2, 2X tambah 3 kuasa 4. Contoh. Ini pun sama juga ni. Kita tak boleh integrate terus. Dia sama ada bahagi. Kita ada dua fungsi. Dipisahkan dengan bahagi ataupun darab. Kita tak boleh integrate terus. Jadi kalau kita nak selesaikan juga, kita akan gunakan salah satu kaedah. Okay? Sama juga kalau kita ada X dengan ln X. Contoh. Ini pun sama juga ni. Melibatkan dua fungsi. Dipisahkan dengan darab. Kita tak boleh lah integrate X, integrate ln. Tak boleh. Jadi bila kita nak dapatkan jawapan juga, maka mesti guna salah satu kaedah. Okay? Jadi untuk 1/3 ni, kita akan gunakan kaedah ni kalau kita tak boleh integrate terus. Kali pertama kita nampak soalan, kita tak boleh dapat jawapan. Okay? Jadi hari ni kita fokuskan kepada integration by part. Ni kamu boleh rujuk pada nota. Integration by part ni, dia ada formula dia. U dV sama dengan UV tolak V du. Ni dalam exam diberi. Kalau hafal lagi bagus. Okay? Kemudian kita tengok kat sini. Bila kita nak gunakan integration by part ni, kita mesti bermula dengan let U. Dia sama macam substitution. Sama. Cuma untuk nak pilih U ni, kita tak gunakan cara seperti substitution. Kalau kita refer pada substitution, nak pilih U ni, kalau kita nak pilih U, dia rujuk kepada 3. Kan? Sama ada kalau kita ada kuasa rendah dan kuasa yang paling tinggi contoh. Maka kita akan pilih kuasa yang paling tinggi. Kan? Kalau masa kita nak pilih U ni. Ataupun kalau kuasa dia sama, maka kita akan pilih yang paling panjang. Kemudian yang ketiga, peraturan yang ketiga. Kalau dalam soalan tu ada ln, maka U tu mesti pilih ln. Ini kalau kita guna substitution method. Sama ada kita pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau kuasa dia sama, pilih yang paling panjang. Kalau dalam soalan tu ada ln, maka U tu mesti ln. Okay? Berbeza dengan integration by part. Let U ni, kita mesti merujuk kepada peraturan law of part. Maksud dia, kita tengok kalau kita jumpa log dengan polinomial, ini adalah log. Biasa dalam exam ln lah, ln. Turunan log. Yang ini adalah polinomial. Yang ini adalah eksponen.
eksponen. Yang ni adalah trigonometri. Trigo. Okey. Jadi kalau katakan saya ada soalan. Ini contohnya. Ni cara kita nak kenal U kita nak ambil yang mana. Contoh kalau saya ada X dengan eksponen X. Yang X ni dia panggil polinomial. Sebab di kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3 itu dia panggil polinomial. Kalau yang ni adalah eksponen. Maka U ni kita nak ambil yang mana? Kalau ikut panduan Lopez. Nak ambil yang mana? Polinomial. Polinomial sebab kita jumpa P dulu baru E. Maka kita akan ambil polinomial lah. Maka U tu mesti X. Okey. Sama juga kalau kita jumpa soalan tu X dengan ln. Okey. Jadi U tu kita tengok yang ni adalah polinomial. Ini adalah log. Log, turunan log. Maka nak pilih yang mana? Kalau ikut panduan Lopez ni. Ln. Ln sebab dia bermula dengan log dulu. Log dengan P kan. So ambil log, maka mesti ambil ln. Okey. Jadi ingat, untuk integration by part ni, U ni kita boleh gunakan panduan Lopez ni. Maksudnya kita jumpa mana dulu? Kalau kita jumpa log dulu, maka U tu mesti log. Okey. So ingat yang Lopez ni hanya sekadar panduan je. Dalam buku tak ada ni. Kalau kamu cek dalam buku ni tak ada ni panduan ni. Ni tak ada. Ini kita saja ringkaskan supaya kamu senang ingat. Okey. Nama kaedah adalah integration by part. Yang U ni, yang Lopez ni dia bukan kaedah. Dia hanya panduan untuk kita pilih U. Bila dah pilih U, maka Lopez ni dah tak ada kaitan lagi dah. Okey. Okay, contoh lain. Katakan kita ada X dengan trigonometri. Saya ada polinomial, saya ada trigo. Maka U tu kita nak ambil yang mana? Polinomial. Polinomial. So maka kita ambil lah X. Sebab kalau ikut panduan Lopez, kita akan jumpa P dulu, baru T. Maka P itu kita ambil sebagai U. Okey? So boleh faham sekarang ni? Faham. Okey. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh mudah dulu. Kita tengok contoh yang ke berapa ni? Ke 10. Example 10. Okey, saya ambil contoh yang mudah dulu. Kita ada X, eksponen X dx. Okey, kita tengok ya. Kali pertama kita tengok soalan, kita tengok dia ada berapa fungsi. Kita tengok yang pertama ada 1 X, yang kedua eksponen. Dipisahkan dengan darab. Mana boleh kita buat integration terus? Maka bila tak boleh, maka kita akan pilih salah satu kaedah saja. Kita ada 3 kaedah. Pilih mana yang sesuai. Dalam exam biasanya dia tak akan bagi tahu kita guna kaedah apa. Okey, jadi kita kena tengoklah. Nanti saya akan bagi panduan bagaimana nak tentukan nak guna kaedah yang mana satu. Okey, kalau ikutkan sini, ini adalah polinomial. Ini adalah eksponen. Maka kita bermula dengan U apa? Kita ambil U nak ambil mana? Polinomial. Ini ada patuan Lopez. Maka kita mesti pilih polinomial. Maka U adalah X. Maka bila yang pertama ni adalah X, maka baki ni adalah dV. Sebab dalam formula kita, integration by part ni, formula dia adalah U dV. Maksudnya kita bermula daripada U. Dia mula pada U. Lepas tu baki dia dV. Ni. Dan formula dia adalah yang ni lah. Okey. Jadi untuk bila kita ada U dan dV ni, sebelah kiri ni kita differentiate. Kita differentiate. So dapat 1 dx. Yang sebelah kanan ni kamu kena buat integration. Itu dia punya kaedah dah. Sebelah kiri differentiate. Sebelah kanan ni integrate. Bila kita integrate, ini kalau integrate dapat apa ni? Eksponen X. Untuk yang sebelah kiri ni apa? Kiri. Ini kan? Sebab integration dengan differentiation ni tak jumpa. Kemudian yang ni akan dapat eksponen X. Sepatutnya bila integration dia mesti ada tambah C. Okey, untuk yang sekarang ni kita biar dulu. Jangan letak tambah C. Kita akan buat kemudian. Okey, kemudian
Bila kita nak jawab soalan ni, maka kita salin balik soalan sama dengan. Okay, kalau kita ikutkan formula, kita akan ambil U. U kita adalah X. Okay, X. V adalah eksponen X. Kita ikut je formula. Tolak. Ambil lagi V, eksponen X. Du adalah dx. Maknanya kita ikut je formula ni. Ataupun katakan kamu tak nak ikut formula ni, kita boleh darab silang je. Ni kalau saya darab silang, maka X darab eksponen X. Dapat yang pertama. Kemudian kita darab silang lagi, tetapi dia menghala ke kiri. Maksudnya tolak sebab menghala ke kiri. Tolak, integration. Ambil yang ni, eksponen X, darab dengan dx. So dapat yang ni. So kita ada dua pilihan. Sama dia nak ikut formula ni, ataupun kalau tak nak ikut formula ni tak apa. Kita ingat je, kita darab silang. Lepas tu penutup dia kita menghala ke kiri. Bila menghala ke kiri, tolak. Okay, so pilihlah mana yang rasa mudah. Jadi jawapan kita yang depan ni kekal. Cuma yang ni kita kena buat lagi integration. Ini kalau kita integrate apa-apa ni? Apa? Hello. Eksponen X. Ya. Bila kita dah siap semua, akhir sekali baru kita tutup dengan tambah C. Jadi kita buat tambah C tu kemudian. Okay. Pastikan mesti tulis tambah C. Saya tengok yang latihan yang saya bagi tu, ada yang tak tulis tambah C. Salah. Dia ibarat macam kita ada 2.1483. Kamu jawab sama dengan 2. Salah lah. Dia sepatutnya dia mesti ada tambahan, paling kurang pun 2.15 paling kurang kan. Sama dengan ni. Kalau tak ada C ni, maksudnya seolah macam kita jawab perpuluhan ni ada banyak ni nombor ni. Kamu hanya jawab depan je. Salah lah. Maka pastikan dia mesti ada tambahan C. Okey? Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Boleh tak? Boleh. Boleh okey. Okey, bagus. Kita teruskan contoh B. Contoh 10 juga, tapi kita ambil yang B. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, untuk yang B ni dia gunakan integration of theta cos 2 theta plus pi over 3 d theta. Okey, sekarang ni bila kita jumpa soalan, kita tengok ada berapa fungsi. Ini satu. Kemudian kita ada 2. Dipisahkan dengan darab. Maka tak bolehlah kita nak buat integration tu terus. Integration ni kita akan buat terus kalau dia ada satu je fungsi. Kalau bergabung dengan 2 ni, dipisahkan dengan darab ataupun bahagi, memang tak boleh integrate terus. Okey? Jadi kita kena pilih salah satu kaedah tu. Sekarang kita belajar gunakan kaedah integration by part. Jadi kita bermula dengan let U. Kita start dengan U. Okey, sekarang ni ini adalah polinomial. Ini adalah trigonometri. Kalau ikut panduan Lopet, kita nak ambil yang mana dulu ni? Polinomial. Sebab di depan. So U tu mesti ambil theta. Okey, yang baki ni semua ni yang tinggal ni kita letak sebagai dV. dV cos 2 theta plus pi over 3. Jangan lupa ada d theta. So baki dia adalah dV. Sebelah kiri differentiate 1 d theta. Sebelah kanan ni kita kena integrate. Integrate. So kita akan dapat ni V sama dengan integrate cos dapat apa? Sin. Sin. Positif negatif? Positif. Positif cos. So positif. Positif. Okay, 2 theta plus pi over 3. Okay. Kemudian dia tak boleh berhenti di sini. Dia ada tambahan. Differentiate dalam kurungan. Dapat apa? Bagi 2. Ya, kena bagi dengan 2. Ini pun saya tengok dalam exercise pun ada yang tersilap. Kan? Dia kalau differentiate, kalau kita differentiate,
maka 2 ni letak di sebelah. Kalau integrate, 2 ni letak di bawah. Saya tengok exercise yang baru ni pun sama juga. Ada yang warna. Ada yang integrate ataupun differentiate. Dia hanya differentiate ni je. Yang lebihan ni dia tak letak. Kalau tak salah lah. Okay, kalau differentiate, maka 2 ni letak di sebelah. Kalau integration letak di bawah. Okey, kemudian kalau kita ikutkan kita punya formula tadi, integration by part ini ada formula. Ini kalau kamu nak ikut formula. Ini saya tuliskan dulu ni. Okey, tu formula lah. Maka kita boleh salin balik soalan. Cos 2 theta plus pi over 3 d theta. Okey. Kita akan ambil u darab v. So u kita theta, v kita yang panjang ni. So sin 2 theta plus pi over 3 dan ada lagi per 2 kan. Kemudian tolak dengan tambah lagi tolak dengan yang ni v du ini sin 2 theta plus pi over 3 kemudian bahagi dengan 2 d theta. Ini kalau kita ikut formula lah. Kalau tak nak ikut formula, kamu darab silang ni. So theta darab dengan ni. So dapat ni. Kemudian kita darab ke kiri pula. So letak integration, ambil yang ni darab dengan d theta. Okey, kemudian kita boleh ambil lagi ni, yang depan ni tak berubah. Sin 2 theta plus pi over 3. Okey, maksud dia yang ni pun kena integrate lagi. Integrate sin apa? Negative cos. Ini saya tulis dulu, negative cos 2 theta plus pi over 3. Okey, kemudian asalnya dia ada 2 ni, ada 2. Tetapi kita jangan lupa differentiate dalam kurungan. Kita dapat 2. So jangan lupa letak di bawah. Okey. Yang ini adalah sini. Dan jangan lupa akhir sekali tambah C untuk kita tutup jawapan kita. Kemudian kita simplify dulu jawapan ni. 2 theta plus pi over 3. Ini akan jadi tambah 1/4 cos 2 theta plus pi over 3. Tambah C. Okey, macam tu lah. Okey, boleh? Boleh. Okey. Macam tu lah. Kita tengok soalan C. Soalan C pula. Kita nak integrate of ln x dx. Okey, untuk yang ni kena hati-hati sikit lah. Sebab kalau kita ikutkan, kita bila integrate 1/x dapat berapa ni? Ni kalau kita integrate dapat ln x. Tambah C lah. Okey, settle. Sekarang ni saya nak integrate ln. Kamu jangan selamba pula terus dapat 1/x. Main tukar-tukar gitu je. Salah. Okey. Maknanya kalau kita jumpa 1/x, kita boleh integrate terus. Kalau 1/x. Tapi kalau kita jumpa ln x, dia tak boleh terus integrate. Dapat balik 1/x. Tak boleh. Okey. Jadi kalau differentiate, boleh lah differentiate. Okey. Jadi untuk soalan ni, maksud dia, walaupun dia satu fungsi, tetapi kita tak boleh integrate terus. Tak ada jawapan. Tak termasuk dalam senarai kita ni. Maka itu yang bila kita tak boleh integrate terus, maka kita akan guna salah satu kaedah tadi. Kita ada 3 pilihan. Substitution ke, integration by part ke, ataupun partial fraction. Okay. Jadi sekarang kita akan buat integration by part.
Maka kita akan start dengan let u. Okay, kita akan start dengan let u. So, start dengan let u. Okay, masalahnya sekarang ni, kita cuma ada polynomial. Kita ada log. Kita ada log. Kalau kita ikut peraturan logpad, u ni ikut laporan panduan logpad. Kalau ada log, u tu apa? Mesti ada log lah kan? Kemudian yang baki tu adalah dv adalah dx. Kan? Betul tak? Kemudian sebelah kiri differentiate. Differentiate ln dapat apa? Hello? Ya, 1/x. Differentiate. Integrate. Yang sebelah kanan ni integrate. Integrate. Maka kita dapat apa? V sama dengan X. Kan senang tu. Sepatutnya dia ada tambah C. Tapi untuk nak buat integration by part ni, kita tak payah tambah C masa kat sini. Okay. So kita tengoklah kamu nak guna formula ataupun kamu buat terus. Okay, katakan saya nak buat terus lah. Saya darab je silang kat sini. Maka ambil ln x darab x. Tolak. Kita ambil ke sini pula. Maksudnya integration of x darab dengan 1/x dx. Betul. Okay. Maka yang depan ni dah settle. Ini kamu jangan tulis ln x. Ln x kuasa 2. Sebab ni berada di luar. So kalau kita nak selamat, letak depan ni. Okay, ini kalau kita simplify ni dapat 1 dx. Okay, maka jawapan akhir dia apa? Integrate 1 dx. Dapat apa? Hello? X. Dan kita dah sampai ke peringkat akhir. Maka tutup dengan tambah C. Ni dalam exercise ni saya tengok. Dalam exercise yang pertama. Yang pertama ke yang kedua dah tengok dah. Okey. Kita kena ingat. Ln x kuasa 2 ni. Dia tak sama dengan ln x kuasa 2. Tak sama Jadi hati-hati bila nak jawab soalan tu. Kan? Bila nak jawab soalan. Kena tengok. Kuasa 2 tu untuk siapa? Untuk X saja ke ataupun untuk semua? So hati-hati penulisan. Sebab yang ni dia tak sama dengan yang ni. Tak sama. Okay. Kalau yang ni kita boleh turunkan kuasa. Yang ni tak boleh. Dia kekal macam ni. Dia tak boleh seramba je 2 letak depan. Okay. So hati-hati dalam penulisan log. Dalam penulisan log. Ni yang pertama lah. Yang kedua, untuk trigonometri, kalau katakan sin x kuasa 3, dari segi penulisan standard dia, kuasa 3 tu kita letak di sini. Cara penulisan dia. Okay, tapi maksud dia adalah kurungan kuasa 3. Okay, so hati-hati bila kita jawab soalan tu, macam guna kaedah substitution method kan. Kita dah dapat U. Dalam kita punya penulisan asalnya U kuasa 3. Bila kamu ganti, dah huara dah. Okay. Sepatutnya penulisan dia adalah sin kuasa 3. Okay. Kita sambung lagi untuk soalan D. Kita tengok soalan D. Ln x kuasa x dx. Okay. Macam ni lah. Okay. Kalau kita sebenarnya, kalau jumpa soalan ln, kita kalau boleh guna property dulu. Untuk macam ni, X ni boleh turun tak? Boleh. Boleh kan? Jadi itu yang saya tunjukkan nota ni. Maka kita boleh turunkan ke depan. Bila kita nak selesaikan, lebih mudah kita ambil daripada sini. Bukan daripada soalan ni. Okay? So kita akan gunakan integration by part berpandukan daripada ni. So kalau ikutkan sini, kita tengok ada dua fungsi dipisahkan dengan darab. Mana boleh kita buat integration terus? Maka mesti guna integration by part. Okay.
Jadi sekarang ni U kita nak pilih yang mana? Kita ada polynomial. Apa bunyi burung lah. Bunyi burung lagi lah. Okey, kita akan pilih lon kan? Lon. Lon, ingat. Okey. Bagus lah, ada suasana di hutan. Okey, U kita guna lopat. Okey, kemudian bila ln x ni kita dah pilih, yang tinggal x dx. So itulah untuk dv. So sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. Sebelah kanan integrate. Integrate, so v sama dengan, dapat apa ni? X kuasa 2 per 2. Okey, sepatutnya tambah c lah. Tapi untuk integration by part ni tambah c tu kita buat kemudian. Kemudian kita salin balik soalan. Soalan kita asalnya yang ni. Kan. Okey, kalau nak ikut formula boleh, ataupun saya lebih suka darab silang je. So kita akan dapat ln x darab dengan x kuasa 2 per 2 dan tolak. Kita darab ke kiri pula. Ke kiri x kuasa 2 per 2 darab 1 per x dx. Okey, kemudian bila jumpa yang macam ni, selalunya ni bawa ke depan je. Kuasa 2 per 2 ln x. Kemudian ini kalau kita tengok sini x per 2 dx. Okey, yang ni dah tak boleh buat apa dah. Kita integrate. Ni kalau integrate dapat apa ni? Apa? X kuasa 2 per 4. X kuasa 2 per 4. Okey, tambah C. Bila dah sampai hujung ni, akhir sekali tutup dengan tambah C. Integration by part. Kemudian kita tengok yang terakhir ni, kita tengok bagaimana kita nak buat partial fraction. Okey, ni kaedah yang ketiga kalau kita tak boleh integrate. Okey, sebelum kita ni, kita kena tahu yang pertama, kita ingat balik bagaimana kita nak integrate 3x tolak 5. Ini kalau kita integrate dapat apa ni? Dapat apa? Kalau 1 per x kuasa, dia mesti dapat ln 3x tolak 5. Adakah berhenti di situ jawapan dia? Tak. Ada lagi tak? Per dengan? Lagi 3. Ya, so jangan lupa. Kalau kita integrate, kita akan dapat ln, tapi ada bersamanya tambahan. Setiap tambahan tu kena letak di bawah. Kalau kita differentiate, 3 ni kena letak di sebelah. So kena hati-hatilah. Kita tengah buat apa? Kalau tengah buat integration, maka 3 tu letak di bawah. Kalau kita tengah buat differentiation, 3 tu letak di sebelah. Jadi hati-hati. Dan jangan lupa tambah C. Okay? Biasanya kalau kita buat partial fraction, akhir nanti bila kita buat integration, jawapan dia mesti dalam ln. So ingat, ln ni hanya untuk kuasa 1. Kalau katakan saya ubah 1 per 3x kuasa 2, kita jangan letak ln pula. Sebab ln ni hanya untuk x kuasa 1. Okay? Kemudian kita ingatlah partial fraction ni dia ada banyak. Kalau kita jumpa, ni contoh je ni, x tolak 1 dengan x tambah 2. So ingat balik pada sem 1, bagaimana cara kita nak pecahkan x tolak 1. So ingat lagi tak ni? Okay. Kemudian kalau kita jumpa soalan x tolak 1, kemudian ada pula kuasa 2, maka kurungan yang terakhir tu kena ulang 2 kali. Kena ulang 2 kali. Kali yang pertama kuasa 1. Kali yang kedua kuasa 2. Okey. Ni semua saya ulang balik pada sem 1. Yang ketiga, ni saya ambil yang selalu keluar dalam exam lah. Okey, kita akan jumpa juga soalan
Okey, yang pertama ni tak ada masalah lah. Yang pertama ni. Yang ini boleh faktor tak ni? Kalau kuadratik ni. Boleh faktor tak? Tak boleh. Tak boleh kecuali kalau dia tolak. Kalau tolak masih boleh faktor lagi. Kalau tambah tak boleh. Bila tambah, bila macam ni tak boleh, maka kita terpaksa juga ambil denominator ni degree 2. Bila denominator degree 2, maka constant yang di atas ni mesti ada 2. Sebab kalau degree 1, constant dia 1. Kalau degree 2, ada 2 constant. Tapi jangan tulis B tambah C. Cara dia adalah Bx tambah C. Okay? Yang penting dia ada 2 constant. So yang 3 ni kita akan biasa gunalah dalam integration. Kita tengok contoh muka surat. Okey, kita tengok. Kita tengok contoh 11A. Tengok contoh 11A. 11, tapi kita akan ambil soalan. Okey, sebenarnya kita nak integrate x squared minus ataupun plus 2x plus 4 divide by divide by 2x minus 1. Itu x kuasa 2 tolak 1. Macam ni kan. Yang ni kalau kita nak integrate terus memang tak boleh lah. Sebab yang pertama, kalau kita tengok yang di atas, fungsi yang di atas dipisahkan dengan fungsi di bawah dengan cara bahagi. Mana boleh dua fungsi sekurang-kurangnya kalau dipisahkan dengan bahagi, tak boleh integrate terus. Tak boleh lah kita integrate atas, lepas itu integrate bawah terus. Tak boleh. Dia tak ada faktoran macam tu. Okay. Jadi kalau kita tengok di bawah ni, nampak ada bentuk faktor, maka mesti guna partial fraction. Okay. Kalau nampak je macam boleh faktor, maka mesti guna partial fraction. Jadi bila nak jawab soalan ni, kita terpaksa tukar dulu fungsi tu. Okay. Ni 2x tolak 1. X kuasa 2 tolak 1. Okey, untuk yang di sini. Okey, untuk yang di sini ni saya boleh tukar. Okey, yang ni boleh faktor tak ni? Ni. Boleh. Boleh kan sebab dia tolak. Kalau tambah tak boleh. Kalau tolak boleh. Kalau tolak, maka dia akan ada 1 tolak 1 tambah. Jadi kita ada 3 faktor, maka pecahlah 3. 2x tolak 1 tambah bx tolak 1 tambah cx tambah 1. Maksudnya setiap faktor ni dia ada constant. Kemudian ingat balik bagaimana kita nak buat. Step yang pertama, hilangkan denominator ni. Maksudnya saya akan ambil atas je. Ambil atas je. Okey, kemudian ni kena hati-hati lah. Untuk yang A ni, kita hilangkan di bawah ni. Kita ambil 2 ni. 2 ni kita ambil. So, kita akan ambil AX tolak 1. X tambah 1. Saya kemudian tambah B. Okey, tambah B ni. Yang ni je kita tak ambil. Yang 2 lagi ni, salin. 2X tolak 1. X tambah 1. Yang di bawah je kita tak ambil. Untuk yang C ni, sama juga. Jangan ambil yang ni. Yang 2 ni kita ambil 2x tolak 1, x tolak 1. Okay. Dan semua ni tak payah expand lah. Kita expand. Dan kita ada 3 nilai yang kita nak cari. Maka nak cari 3 nilai tu, dia mesti perlukan 3 nilai x. 3 nilai x. Sebab kita ada A, B, C. Kalau kita ada A dan B je, buat 2 nilai. Okay. Sebenarnya nilai x ni kita boleh ambil sebarang nilai. Nak ambil 0 boleh, 1 boleh, 3 boleh, macam-macam nombor lah. Tapi lebih mudah utamakan denominator ni. Kalau kita refer pada denominator ni, kalau ni sama 0, kita akan dapat nilai yang pertama setengah. Okay. Kemudian kalau kita refer daripada sini pula, bila ni sama 0, kita dapat nilai 1.
Kemudian yang ketiga, negatif 1. Okey, seeloknya nak ambil nilai X ni, paling mudah ambil denominator ni. Okey. Tapi kalau nak ambil nilai lain boleh. Tapi nanti dia akan jadi panjang sikit lah. Okey. Kita ganti nilai setengah ni. Ganti setengah dekat sebelah kiri. So kita akan ambil 1/4 tambah 1 tambah 4. Tu yang sebelah kiri. Sebelah kanan ganti setengah. Ini kalau ganti setengah ni, negatif 1/2 darab 3/2. Negatif 3/4. Oh, sebab darab negatif kan? Negatif setengah darab, okey, betul. Maka A itu adalah berapa? Betul, negatif 7. Betul, sir. Negatif 7 je. Negatif 7. Negatif 7. Okey, betul. Negatif 7. Kemudian ganti 1 pula. So, ganti 1, 1 tambah 2. Saya nak tulis 1 tambah 2 tambah 4. Okey, ini kalau ganti 1 habis. Ini ganti 1. Ini kita akan dapat 2 tolak 1. Kan? Jadi, B darab 1 darab 2. So, dapatlah 2B. Ini kalau kita selesaikan, B berapa? Dapat tak? 7/2. Dapat. Kan? Dapat. Kemudian teruskan lagi. 1 tolak 2 tambah 4. Bila kita ganti nanti 1. Ini kalau ganti nanti 1 habis. Ini kalau ganti nanti 1 pun habis juga. So ganti yang di bawah ni je. Ini kita akan dapat negatif 2. So negatif 3 darab negatif 2. Dapatlah 6. 6C. Maka C sama dengan berapa? 1/2. Yes. Jadi ingat balik, dia sama cara macam semester yang pertama. Sama. Okey, maka kita gantilah. Ini akan dapat negatif 7. Ini akan dapat 7/2. C ni adalah setengah. Okey. Jadi kita boleh sambung balik kita punya soalan. Okey, yang tadi kita punya soalan kita asalnya. Ni cara kita nak tulis jawapan ni. So, X kuasa 2 tambah 2X tambah 4 per 2X tolak 1. X kuasa 2 tolak 1. Ini soalan. Okey, maka integration kita yang A tadi adalah negatif 7. So, letak negatif 7. Kita ganti kat sini. Negatif 7 per 2X tolak 1. Per 2X tolak 1. Settle. Yang B ni pula, asalnya B per X tolak 1. So, letak 7/2. Terus turun dia ke bawah. 7/2. 7/2 kurungan X tolak 1. Okey. Kemudian ganti C. C itu adalah 1/2. 1/2 untuk kurungan yang satu lagi. Okey. Jadi kamu gunakan maklumat ni, ganti ni. A, B, C ganti. So dapat. Okey. Kemudian, bila macam ni, walaupun kita banyak fungsi, tetapi dia terpisah dengan tambah, maka kita boleh integrate. Itu yang kita kena rujuk balik nota saya yang pertama tadi. Kalau integrate ni dapat apa ni? Negatif 7. Boleh dapat ln tak? Boleh. Boleh kan? So ln Boleh. 2X tolak 1. Per berapa? Per 2. Ya, tengok balik nota akhir tadi. Yang ini dah settle. Kemudian 7/2. 7/2 ln X tolak 1. Ni sepatutnya boleh juga per 1. Tak payah tulis. Tambah dengan 1/2. Okey, ini integrate 1 per X tambah 1. Apa-apa? Dapat? Ln X tambah 1. Dan tutupkan dengan tambah C. Okey, so itulah kita punya jawapan. Okey. Jadi kalau nak berhenti kat sini pun boleh. Ataupun kalau nak teruskan lagi seperti dalam nota tu lah. Ini pun sama, kita tak boleh integrate terus.
Sebab kita ada dua fungsi dipisahkan dengan bagi. Jadi kita terpaksa guna salah satu kaedah tadi. Tapi kita tengok di bawah ni dia adalah faktor. Bila faktor, besar kemungkinan mesti guna partial fraction. Jadi kita tinggalkan dulu integration ni, kita fokuskan kepada function dia. Okey, bagi dengan X tolak 1. X kuasa 2 tambah 3. Yang ni boleh pantau tak ni? Boleh. Enjoy je ha? Tak boleh kan? Okey, so yang pertama kekal. Yang kedua tak boleh faktor. So kena ambil degree 2. Bila degree 2, maka mesti ada 2 constant. Tak boleh lah ambil B tambah C. BX tambah C. Okey, yang ini pun sama juga. Untuk yang ni, kita perlukan 3 nilai X. Kalau nanti 1, sebelah kiri dapat apa? Sebelah kiri 5 tolak 4 tambah 3. Kita akan dapat 4. Okey, betul? Sama dengan yang ini akan dapat 4A. Yang ini akan dapat kosong, betul? So, A itu adalah 1. Betul. Bila kosong, sebelah kiri 3. Sebelah kanan adalah 3A. Betul? 3A, ni kosong. Ini kalau kosong tadi berapa? Kalau kosong ni 1. Maka tambah C lah kan? Betul? So, C sama dengan kosong. Betul? Yang ke sini? 5 tambah 4. 9. 9 dengan 3, 12. Betul? Ini 4A. 4A. Ini 2. Ini 2B, betul? 2B. Kemudian C. 2C. 2C. Kosong. Okay, buat senang. Okey, maka B berapa? Sekarang A kita 4. Jadi 12. 12 tolak 4. Kemudian C dia kosong. So 8. Kan? 8. So 4. Betul? 4. Tambah. Okey, sekarang C kita kosong. Maka kita ambil B je. Ini adalah sama dengan 4X. 4X. Betul? Ini adalah 4X. Okay. Jadi sekarang ni bila kita guna substitution method, U ni kekal, kita akan dapat 2 kan? Ni kan? Okey, maka sekarang dia akan jadi 1 per U dan kita kena ada 2 DU, betul? Amboi, enjoy burung tu. Okey, dan kita ganti balik. X kuasa 2 tambah 3. Okey. Jadi sekarang ni jawapan akhir kita adalah, okey, masa kecemasan sekarang ni, kita salin balik soalan. 5X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 per X tambah 1. X kuasa 2 tambah 3 dx. Okey, jadi sekarang ni 3 per X tambah 1. Kemudian 4X, X kuasa 2 tambah 3. Ya kan? Okey, yang pertama kita akan dapat ln. So 3 ln X tambah 1. Yang kedua kita ambil jawapan ni. 2 ln X kuasa 2 tambah 3. Dan jawapan akhir kita adalah, jangan lupa akhir sekali mesti tambah C.